Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi kelima 2022. Terima kasih kerana menonton Buletin MBI. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Peningkatan kes COVID beri impak pelancongan Perak. MBI laksana penerapan jalan di 67 lokasi utama di Ipoh. MBI toleransi tidak keluarkan saman sesuka hati. Peningkatan kes COVID-19 ketika ini dilihat akan memberi impak kepada industri pelancongan di Perak. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, orang ramai mulai bimbang untuk melakukan aktiviti sosial termasuk melancong disebabkan penularan wabak tersebut. Menurut beliau, kebanyakan pelancong mengambil langkah waspada terutama mereka yang mempunyai anak kecil memandangkan ramai kanak-kanak yang masih belum menerima vaksin. Of course, the impact would be on pelancongan because we see more people are more wary to go out, especially during this holiday season. Terutama sekali yang mana ada anak kecil because they are not vaccinated yet. We just started for the 7 to from the 5 years old to 12 years old. Jadi saya lihat ini akan membawa sedikit impak lah daripada segi kekurangan pelancong-pelancong yang masuk sekiranya kita banding sewaktu tempoh waktu percutian sekolah pada bulan Disember hari itu. Jadi we are expecting a lull in the number of visitors, but of course we just started, so I haven't gotten any reports yet. Beliau berkata kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian pra-pelancaran Tasik Cermin Eco Park di Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan melaksanakan penerapan jalan sepanjang 56 km melibatkan 67 lokasi di sekitar pusat Bandaraya Ipoh. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, proses penerapan jalan bagi fasa pertama itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula pertengahan Mac sehingga Julai tahun ini. Menurut beliau, kerja-kerja penerapan jalan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak konsesi iaitu Syarikat Puncak Emas Infra Sendirian Berhad di bawah peruntukan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS bernilai RM12 juta. MBI akan melaksanakan kerja-kerja penerapan semula jalan secara berperingkat pada tahun ini dengan pelaksanaan fasa 1 seperti berikut. 1. Jalan-jalan utama di kawasan Majlis Bandar Ipoh. 2. Jalan di kawasan pusat bandar. 3. Jalan raya di kawasan perumahan. Dan keempat, jalan raya di kawasan perindustrian. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berharap warga Kota Ipoh dapat bersabar dan mematuhi kehendak-kehendak lalu lintas semasa pelaksanaan kerja yang berkemungkinan wujud gangguan lalu lintas seperti penutupan sebahagian lorong ataupun lencongan yang tidak dapat dielakkan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin menegaskan pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI tidak akan mengambil tindakan kompaun kepada orang awam sesuka hati berkaitan isu kekurangan parkir di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB. Sebaliknya, MBI akan lebih bertoleransi sementara satu jalan penyelesaian dapat diperoleh. Jelas beliau, pendekatan itu telah dilakukan kerana pihaknya sedia maklum dengan kesukaran pelawat yang mempunyai urusan di HRPB. Kita toleransi, kita tak akan saman sewenang-wenang. Kita perhatikan. Yang keduanya dan yang kesedarannya, kita akan perbanyakkan parking di situ. Untuk makluman, tahun 2 tahun sudah kita lakukan 100 lebih parking tambahan. Lepas tu kita sedang kaji semula untuk buat tambahan sikit parking di sana.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pra-pelancaran Tasik Cermin Eco Park di Ipoh. Majlis tersebut disempurnakan oleh Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashlin Muhammad Razi. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memaklumkan sebagai penyelesaian jangka pendek terhadap isu berkenaan, MBI menawarkan potongan 70% pada mereka yang dikenakan kompaun. Ini tawaran baik buat warga Kota Ipoh. Prihatin dengan situasi semasa, Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil pendekatan untuk melanjutkan tempoh pembayaran bil cukai taksiran penggal pertama 2022 sehingga 15 Mac ini. Dalam satu kenyataan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, langkah itu dilaksanakan bagi memberi peluang kepada warga kota membuat pembayaran dalam usaha membantu mereka yang terkesan dengan ketidaktentuan ekonomi semasa ketika ini. Selain melanjutkan tempoh pembayaran bil cukai taksiran penggal pertama 2022, MBI turut menawarkan tawaran pengurangan kompaun kesalahan lalu lintas. Kadar diskaun yang ditetapkan adalah sebanyak 50%. Bagi warga kota yang ingin mendapatkan tawaran pengurangan kompaun tersebut, ia hanya boleh dibuat menerusi aplikasi Park App Perak mulai 1 Mac sehingga 31 Mei 2022. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melangkah setapak lagi dalam urusan pendigitalan sepenuhnya menerusi pembayaran caj tempat letak kereta aplikasi Park App Perak. Seiring dengan pelaksanaan itu, kupon fizikal tidak akan lagi dijual kepada ejen jualan kupon letak kereta berkuat kuasa 1 Jun 2022. Dalam satu kenyataan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, kupon fizikal sedia ada masih boleh dijual kepada orang awam dan digunakan sehingga 31 Disember 2023. Jelas beliau, Park App Perak kini telah dikemas kini dengan versi terkini yang menampilkan fungsi terbaharunya. Fungsi tersebut adalah pas harian, pas bulanan dan semakan status pelekat kenderaan yang melibatkan pas bulanan, pas VIP, media dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Menurutnya, aplikasi tersebut boleh dimuat turun menerusi Play Store, App Store dan Huawei Gallery. Bagi memudahkan urusan, orang ramai juga boleh menghubungi unit letak kereta di talian 05 255 4377 atau 05 255 4387 atau 05 255 4388 untuk sebarang pertanyaan. Hampir 1,000 tetamu hadir meriahkan Majlis Makan Malam Amal Anwar Zain Kerana Aku Cinta yang diadakan baru-baru ini. Majlis yang berlangsung di Ipoh International Convention Centre IICC itu merupakan anjuran bersama Bond Holding Sdn Berhad, Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Sequel Ventures Berhad. Majlis yang diadakan itu bertujuan mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada para anggota barisan hadapan yang berperanan besar semasa pandemik COVID-19 serta penggiat-penggiat seni baharu di negeri Perak. Majlis yang berlangsung dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP itu turut mendapat kerjasama Kerajaan Negeri Perak, Tourism Perak, Maju Perak, MB Inc. dan beberapa lagi agensi kerajaan. Turut hadir mencemar duli Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak, Raja Nazatul Shima Sultan Idris Shah serta Raja Dihilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tunku Suraya Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pada program itu, penyanyi terkenal Anwar Zain telah menghiburkan tetamu dengan beberapa buah lagu popularnya selain persembahan dari artis jemputan Adibah Noor. Selain daripada itu, turut mencemar duli Raja Dihilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah yang membuat persembahan istimewa pada malam tersebut. Sebanyak RM130,000 dana dapat dikumpulkan pada program itu dan telah diagihkan
kepada agensi-agensi terlibat iaitu Kementerian Kesihatan Negeri Perak, Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia dan People of Remarkable Talent, POT. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri Bluetin MBI edisi kelima. Seperti biasa, terus patuhi SOP untuk sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kita keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.